Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrul Kaha, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan memberikan sedikit analisis dengan pengumuman pihak Kementerian Pendidikan Malaysia akan memasukkan peperiksaan PT3 yang digembar-gemburkan sebelum ini, adakah akan diteruskan pada tahun 2022 ataupun ditangguhkan ataupun dimasukkan, dan akhirnya pihak kementerian sudah pun membuat keputusan bahawa PT3 akan dibatalkan tahun ini, manakala ia akan digantikan dengan pentaksiran melalui dalam kelas seperti PBD dan segala subjek-subjek lain juga akan dilakukan pentaksiran mengikut keperluan subjek dan juga kurikulum yang ditentukan kepada setiap pelajar. Jadi ramai yang membuat analisis awal termasuk para akademia kita bahawa sudah sampai masanya konsep pembelajaran untuk peperiksaan ataupun berorientasikan peperiksaan ini perlahan wajar kita keluarkan dari sistem pendidikan kita, kerana kita yang penting adalah untuk membangunkan bakat ataupun talent para pelajar kita, dan tumpuan kepada pentaksiran sebenarnya adalah perlu diberikan kepada guru-guru dan juga pelajar, kerana masa yang mereka ada adalah lama. Jadi guru-gurulah yang mampu memberikan pentaksiran dan juga bagaimana menilai prestasi setiap anak murid mereka, dan pentaksiran wajar dilakukan sepanjang masa, tidak boleh menunggu di hujung tahun ataupun dah masuk tingkatan 3 barulah dikumpulkan dari tingkatan 1, 2 dan 3 barulah diberikan peperiksaan. Itu yang dikatakan sebelum ini SRP-nya, peperiksaan-peperiksaan besar yang lain seperti PT3 dan juga SPM untuk tingkatan 5. Jadi adakah ia akan mencapai objektifnya, dan apakah isu-isu yang berbangkit apabila dimasukkan PT3 ini? Jadi saya akan bersama dengan Dr. Anwar yang sudah pun bersedia di Google Meet pada malam ini. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Salam Tuan Haji, sihat Alhamdulillah. Dr. Anwar, terima kasih kerana sudi bersama saya walaupun seringkali Esrawani mendapatkan reaksi segera apabila ada isu-isu berkaitan dengan pendidikan, dan Dr. Anwar Ahmad sentiasa juga memberikan posting di Facebook berkaitan dengan reaksi pribadi Dr. Anwar tentang isu pendidikan. Tetapi untuk PT3 ini, jadi apa reaksi Dr. Anwar? Adakah ini yang sudah pun dijangkakan, kerana kita sudah menunggu lama sebenarnya bilakah kementerian untuk membuat pengumuman besar ini, dan akhirnya Menteri Kanan sendiri membuat pengumuman tentang pemansuhan PT3 bermula tahun akademik 2022 ini? Baik, terima kasih Tuan Haji. Yang pertama sekali, saya secara peribadi bersyukur kerana KPM mengambil satu keputusan yang sebenarnya dah lama kita tunggu-tunggu untuk memasukkan seberapa banyak peperiksaan berpusat. Dan Alhamdulillah pada tahun lepas kita telah memasukkan UPSR, dan tahun ini kita telah memasukkan PT3. Dan tindakan kita untuk melaksanakan pembelajaran ataupun pentafsiran berasaskan sekolah ini telah kita mulakan sejak 2011. Idea-idea awal telah dimulakan, dan sebenarnya kita bukanlah yang pertama. Kalau kita lihat negara-negara di Eropah misalnya ataupun negara-negara yang maju dengan sistem pendidikan mereka telah mula melaksanakan pentafsiran sekolah ini pada tahun 1990-an. Jadi jika dilihat dari segi jalur masanya, kita memanglah di belakang apabila bercakap soal pentafsiran sekolah. Tapi sekurang-kurangnya kita telah mengambil tindakan, dan mulai tahun 2022 ini dan seterusnya kita akan hanya ada satu saja peperiksaan berpusat, iaitu SPM. Manakala UPSR dan PT3 telah dimasukkan dan digantikan dengan pentafsiran sekolah. Ini pada saya satu kemenanganlah kepada sistem pendidikan yang ingin melihat anak-anak kita diberikan pendidikan bukan hanya untuk tujuan peperiksaan yang rigid, tetapi digembelingkan potensi mereka. Kalau kita lihat Tuan Haji, pada masa ini dan masa depan, kita tidak bercakap lagi soal peperiksaan itu menonjolkan keupayaan sebenar pelajar. Pada masa depan, kita memerlukan murid-murid kita ataupun generasi masa depan yang bijak berkomunikasi, bijak berkolaborasi, bekerjasama, bijak dengan kreativiti dan bijak dengan kemahiran berfikir. Semua perkara ini tidak boleh kita laksanakan melalui cara-cara peperiksaan berpusat yang menggunakan secara teks dan tulisan. Ya. Kita memerlukan banyak kaedah lain, kaedah-kaedah pentafsiran lain yang lebih menyeluruh, yang lebih holistik untuk menguji dan mengukur
kemampuan sebenar anak-anak kita. Dan alhamdulillah, saya fikir KPM telah menjedari ini dan sebenarnya telah lama menjedari, tetapi pada tahun ini Yang Berhormat Menteri Kanan sendiri telah mengambil keputusan itu, dan saya rasa ini satu tindakan yang bukan saja sesuai dengan masanya tetapi juga memerlukan keberanian untuk berhadapan dengan masyarakat, dengan guru-guru dan sebagainya. Jadi pada saya, walaupun saya selalu melihat pendidikan yang dari perspektif yang berbeza daripada apa yang dia harus berdana, tapi saya fikir ini adalah antara keputusan KPM pasca pandemik yang pada saya sesuai dan kita patut menyokong kerana ia memberi manfaat yang besar kepada anak-anak kita dalam sistem pendidikan pada masa depan. Ya, bagi secara peribadi Dr. Anwar Ahmad, dengan pemansuhan yang diumumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan, adakah ia tidak terlampau lambat dan terlampau lama sebenarnya KPM membuat keputusan ini? Kerana sepanjang pandemik 2 tahun lalu, peperiksaan ini sudah pun ditangguhkan. Dan apabila kembali secara fizikal sistem pendidikan kita, kita masih lagi menunggu dan akhirnya barulah Kementerian Pendidikan membuat keputusan. Adakah ini satu jurang masa yang amat lama dan lambat sekali pihak Kementerian Pendidikan membuat keputusan? Ya, dari pandangan saya merasakan memanglah itu benar. Kita agak lambat dalam membuat keputusan ini sebab ia melibatkan komitmen daripada guru-guru, ibu bapa, pelajar-pelajar itu sendiri. Jadi betul dia memang mengambil masa dan dia telah menyebabkan banyak perkara yang tertanya-tanya. Tetapi pada saya itu tidaklah menyebabkan kita terlalu lewat untuk membuat keputusan, dan walaupun lewat pada saya itu lebih baik dalam keadaan kita telah melakukan perkara yang betul untuk anak-anak kita. Jadi saya fikir KPM telah mengambil semua faktor, semua pertimbangan, telah mengambil kira semua libat urus dan mereka membuat keputusan yang pada saya keputusan itu adalah keputusan yang baik. Walaupun lambat, kita beri raluan bahawa KPM telah melakukan sesuatu yang betul dari perspektif pendidikan. Okey, bagi Dr. Anwar, PT3 ini sebagai satu ataupun saringan awal bagi anak-anak sebelum inilah kalau kita nak masuk ke sekolah berasrama penuh, ke MRSM untuk tingkatan 4, ke sekolah agama persekutuan yang ada asrama penuh dan sebagainya, ke jurusan-jurusan seperti vocational ataupun teknikal dan sebagainya, itu dijadikan sebagai satu saringan dan kecenderungan itu diambil kira oleh pihak sekolah, pihak ibu bapa dan juga murid sendiri menilai prestasi mereka sepanjang berada di menengah rendah. Jadi dengan pentaksiran berasaskan sekolah ini, adakah kita akan melihat cara menyaring pelajar-pelajar ini akan berubah ataupun bagaimana? Ataupun kita masih juga akan akhirnya melihat prestasi mereka dalam akademik semata-mata? Baik, betul Cik Haji. Kerisauan saya berkaitan dengan menggunakan PBS ini untuk tujuan masuk ke asrama itu akan mengganggu perjalanan pelaksanaan PBS, kerana kita bimbang jika dia digunakan untuk tujuan kemasukan ke asrama, akan wujud keadaan di mana ada sekolah-sekolah ataupun ada pihak-pihak yang cuba melakukan sesuatu kepada penilaian itu dan akhirnya kita bimbang ia tidak telus. Kerana kita nak menggunakannya untuk tujuan masuk ke asrama dan sebagainya ataupun masuk ke aliran sains atau sastra dan sebagainya. Sebab itu pada saya PBS ini ataupun pentafsiran berasas sekolah ini kena berdiri sendiri. Matlamatnya bukan untuk tujuan-tujuan kemasukan ke asrama ataupun pemilihan ke aliran sains atau sastra atau aliran yang lain di tingkatan 4, tetapi ia berdiri sebagai satu kayu ukur kepada pencapaian pelajar dalam pembelajarannya. Dia setakat berhenti di situ saja. Jadi kita tahu bahawa pelajar kita ini pelajar yang sudah mencapai atau belum matlamat-matlamat pembelajaran pada tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Untuk tujuan-tujuan masuk ke asrama ataupun pemilihan aliran, kita kena ada mekanisme yang lain yang tidak bergantung kepada PBS ini. Kerana kalau tidak, jika kita menggunakan PBS ini, kita akan kembali kepada sejarah UPSR. Kalau kita masih ingat UPSR apabila dimulakan dahulu, dia hasratnya adalah untuk mengukur tahap pencapaian murid-murid sekolah rendah sebelum masuk ke sekolah menengah. Tetapi apabila UPSR itu digunakan untuk masuk ke asrama, kita lihat persaingan, perlumbaan dan berbagai perkara yang tidak menjawab kepada matlamat sebenar pelaksanaan UPSR. Dan akhirnya kita dapati UPSR terpaksa dimasukkan kerana dia telah dilakukan secara yang tidak wajar kepada matlamatnya.
Jadi saya juga ingin menekankan soal ini dalam soal PBS ini, supaya PBS ini benar-benar mengukur pelajar dari segi pembelajaran mereka, holistik mereka, co-curriculum mereka dan juga perkara-perkara lain, tetapi tidak boleh digunakan keputusan itu untuk tujuan kemasukan ke asrama ataupun ke aliran dan sebagainya. Mesti ada mekanisme lain yang lebih baik untuk tujuan-tujuan berkaitan dengan perkara-perkara yang disebut tadi, Tuan Haji. Menarik. Itu yang akan saya buat soalan susulan kepada Dr. Anwar. Dengan pemasuhan PT3 ini, dikatakan banyak kali juga Menteri Kanan Pendidikan menyarankan ataupun menyebut bahawa ia dapat mengurangkan tekanan kepada sistem pembelajaran yang sedia ada yang begitu dominan berorientasikan peperiksaan, begitu juga mengurangkan tekanan kepada para guru. Kerana selama ini guru terpaksa dilihat prestasi individu mereka berasaskan kecemerlangan pencapaian prestasi murid-murid yang diajar itu dalam hal peperiksaan, dalam skor yang mereka dapat setiap kali peperiksaan, sama ada peperiksaan berkala ataupun peperiksaan berpusat seperti PT3. Begitu juga kepada murid itu sendiri yang dikatakan amat tertekan apabila mereka terpaksa mengulang setiap subjek daripada tingkatan 1 hinggalah untuk menduduki peperiksaan berpusat seperti PT3. Bayangkanlah 3 tahun nak kembali balik, nak mengingati, dan sebab itu memori itu, cara menghafal itu amat berkesan apabila ingin menghadapi peperiksaan besar seperti PT3. Jadi mengurangkan tekanan, mengurangkan beban, jadi ianya satu perkataan yang besar, tetapi realitinya di sekolah kita tahu dia punya rencamnya pelbagai dan juga berbentuk yang mungkin sekolah A lain, sekolah B lain. Dr. Anwar. Baik, betul. Kalau kita lihat di universiti pun kita menggunakan sistem semester. Dimaksudnya pelajar tidak membawa beban pembelajaran yang sebelum semester itu ke semester yang baru. Jadi kalau kita lihat jadi 3 tahun pembelajaran di peringkat 1, 2 dan 3 itu sangat berat. Dan seperti yang Tuan Haji sebut, dia hafalan kaedah yang digunakan, dan kita tahu bahawa hafalan itu bukanlah kaedah pembelajaran yang paling baik kerana ia tidak meningkatkan kefahaman, kemahiran dan sebagainya pada pelajar. Baik, pada saya, adakah kita akan membebankan pelajar-pelajar? Ini soalan yang saya fikir banyak ditimbulkan oleh guru-guru dan juga ibu bapa. Adakah dengan pelaksanaan pemasuhan PT3 ini dan pelaksanaan sistem peperiksaan di akhir tahun ini akan meningkatkan beban pelajar ataupun tekanan kepada pelajar berhadapan dengan sistem peperiksaan? Baik, saya rasa dalam pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Kanan dalam pemasuhan PT3 itu disebut dengan jelas bahawa peperiksaan akhir tahun itu bukanlah peperiksaan yang bersifat high stake ataupun peperiksaan yang penting ataupun yang perlu diberikan penekanan kepada resultnya atau sebagainya. Yeah. Jadi istilah high stake itu agak menggusarkan saya sebab kalau kita lihat sebagai ibu bapa, apa juga bentuk ujian pemeriksaan yang diberikan oleh sekolah kepada anak-anak mereka tetap bersifat high stake. Walaupun ujian bulanan pun, pada saya kalau anak saya mengambil ujian bulanan, saya tetap menganggap itu sebagai sangat penting. Jadi apabila menteri mengatakan bahawa ujian-ujian akhir tahun ini tidak bersifat high stake, saya agak gusar. Kerana kebimbangan saya bagaimana pihak sekolah, pihak guru-guru dan pihak ibu bapa menyambut pandangan Yang Berhormat Menteri tadi bahawa peperiksaan akhir tahun itu yang akan dimulakan tahun tingkatan 1, 2 dan 3 itu dianggap sebagai tidak bersifat high stake. Yeah. Jadi ini satu perkara yang mungkin kita harus melihat. Tapi saya fikir Yang Berhormat Menteri Kanan telah memberi peringatan yang jelas bahawa jangan lagi kita terlalu memikirkan soal peperiksaan sahaja, tetapi juga melihat perkara lain, khususnya berkaitan dengan pentafsiran dalam bilik darjah, PAJSK dan juga psikometrik. Ada lagi banyak perkara-perkara lain yang harus diberi perhatian dalam sistem pendidikan kita selain daripada hanya peperiksaan. Itu peringatan yang baik. Tapi dia tergantung kepada sejauh mana masyarakat, ibu bapa, guru-guru, guru besar melihat perkara ini dan menyambut perkara ini. Tapi kalau ibu bapa ataupun guru besar masih lagi dalam mood bersaing untuk menunjukkan bahawa sekolah mereka adalah sekolah yang paling hebat, murid-murid mereka adalah murid paling hebat, cikgu juga begitu. Jadi persaingan dalam bentuk pembelajaran peperiksaan ini akan berterusan dan kita tidak bergerak ke mana-mana. Jadi walaupun istilahnya mudah pemasuhan PT3,
dia membawa satu anjakan minda yang besar kepada sistem pendidikan negara kita. Itu yang saya nampak, dan keberanian Yang Berhormat Menteri Kanan dan juga KPM untuk merombak PT3 yang telah lama diamalkan ini adalah sesuatu yang bagus, baik, tetapi dia kejayaannya sangat tergantung ke bagaimana sekolah, guru-guru, ibu bapa menyambut pemansuhan PT3 ini sebagai lonjakan untuk kita ke hadapan dalam sistem pendidikan negara. Menarik. Pendekatan pentaksiran menilai prestasi berasaskan kelas ataupun sekolah ini satu pendekatan yang ideal kerana kita melihat pemantauannya begitu dekat oleh pihak guru kepada para pelajar. Tetapi kita tahu jugalah mendokumentasikan prestasi ini satu kerja juga. Dan saya pernah lihatlah bagaimana guru-guru ini menilai dan kolom-kolom di setiap borang-borang yang disediakan untuk pentaksiran dalam kelas ini agak memenatkan, melelahkan juga. Sekali lagi, bagaimana sistem-sistem yang sedia ada ni yang akan dilaksanakan, yang sudah pun dilaksanakan di sekolah rendah itu, wajar dipermudahkan. Cara menilai berkaitan pendekatan formatif ataupun sumatif dan juga menilai penguasaan prestasi pelajar dalam aspek-aspek yang diberi penekanan itu tidak melelahkan dari aspek kata pun kerja-kerja pentadbiran misalnya. Tetapi yang pentingnya guru tahu prestasi A macam ni, prestasi B macam ni. Si Aminah, si Acong, dia mampu memberi satu penilaian yang telus, yang adil dan akhirnya semuanya seronok apabila berada di dalam kelas sepanjang menengah rendah ini. Baik, yang penting sekali pada sistem, di mana-mana sistem pendidikan di dunia ini, kalau di Eropah ataupun di negara-negara Nordik, perkara yang kita lihat yang mereka amalkan, walaupun dahulu mereka juga berhadapan dengan masalah ini adalah memberi kepercayaan kepada guru-guru untuk melaksanakan tugas mereka, amanah mereka, tanggungjawab mereka kerana mereka adalah orang yang pakar dalam ruang mereka. Jadi kalau kita tidak memberi kepercayaan kepada guru-guru, kita menganggap bahawa guru-guru tidak boleh melaksanakan apa yang kita harapkan, kita akan berhadapan dengan banyak perkara-perkara yang seperti disebut oleh Tuan Haji tadi. Kita akan meminta pelaporan yang tidak tak putus-putus. Yeah. Kita menganggap guru-guru tidak melaksanakan tugas mereka. Kita menganggap bahawa sistem pendidikan akan jadi lebih baik apabila pelaporan lebih banyak. Jadi pada saya perkara paling asas adalah kita kena ada keberanian untuk memberi kepercayaan kita kepada profesional keguruan. Kalau kita tak boleh laksanakan, maka banyak perkara-perkara lain juga kita tidak boleh berjaya lakukan. Jadi perkara pertama Haji untuk kita lakukan perkara ialah berilah kepercayaan pada guru-guru. Mungkin ada beberapa guru yang akan melakukan secara culas ataupun tidak lengkap ataupun tidak betul. Tetapi itu tidak menggambarkan kepada 430,000 orang guru yang lain. Jadi pada saya kita kena bagi kepercayaan pada guru. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita juga ucap terima kasih pada KPM. Kerana dalam pengumuman Yang Berhormat Menteri Kanan ada disebut bahawa sistem pelaporan ini akan dikaji semula dan dipermudahkan. Tidak ada lagi misalnya double pengisian secara 2 atau 3 kali terhadap data-data yang sama. Semua data akan diisi sekali sahaja dan dengan data yang sedia ada itu akan digunakan oleh semua pihak lain secara semula. Oleh PPD, oleh JPN, oleh KPM dan juga unit-unit yang berkaitan. Jadi saya fikir itu memang memberi manfaat kepada guru-guru kerana selepas ini guru tidak perlu lagi mengisi beberapa kali data yang sama tetapi hanya perlu mengisi sekali sahaja. Kita harapkan plan ini ataupun keputusan ini akan dapat memanfaatkan guru-guru dan guru-guru dapat memberi perhatian yang lebih besar kepada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik belajar. Untuk pelajar sendiri dan juga ibu bapa, tadi kita banyak menyentuh tentang peranan guru, peranan pihak sekolah dan juga peranan KPM. Tetapi bagi pelajar untuk memotivasikan diri mereka, kerana sudah memasuki sekolah menengah ini, saya rasa mereka sedikit ada pengalaman apabila melalui sekolah rendah dan memasuki menengah rendah ini, pengalaman mereka mendewasakan bagaimana mereka melihat hal pendidikan untuk diri dan juga individu mereka sendiri. Jadi untuk memotivasikan diri mereka cemerlang dalam setiap
ruang konteks dalam darjah itu bukan hanya berbentuk akademik tetapi berbentuk sosial, membangunkan bakat-bakat yang ada di dalam mereka, sama ada dalam bidang co-curriculum, kepimpinan, dalam hal orang kata pun arts ataupun lukisan ataupun benda-benda yang berkaitan dengan pembelajaran itu. Jadi bagaimana pelajar mengambil peluang ini, kerana inilah yang akan yang dinilai oleh guru kelas mereka ataupun guru subjek mereka. Baik, kita berhadapan dengan keadaan di mana sebahagian besar masyarakat kita termasuk murid-murid sekolah masih lagi berorientasikan peperiksaan. Betul. Peperiksaan itu adalah motivasi mereka. Ya. Mendapat keputusan grade yang baik itu adalah motivasi mereka. Tapi apabila kita beralih kepada sistem penilaian yang baru ini, di mana pentadbiran bilik darjah dan juga pentadbiran berasaskan sekolah, kita akan dapati bahawa berlaku peralihan ajakan motivasi yang bersifat peperiksaan kepada motivasi bersifat pembelajaran. Apa maksudnya? Maksudnya selepas ini apabila anak-anak itu melakukan projek, mereka melakukan problem based learning, pembelajaran menyelesaikan masalah. Jadi motivasi dan kepuasan belajar itu datang daripada kejayaan mereka menyelesaikan sesuatu masalah pembelajaran. Itu yang dilakukan oleh banyak negara di dunia yang beralih daripada sistem peperiksaan kepada sistem pembelajaran. Di mana fokus kita sekarang ini bukanlah peperiksaan itu, tetapi kepada bagaimana anak-anak kita belajar, bagaimana mereka seronok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan oleh guru-guru dan mereka boleh mencadangkan ataupun memberikan inovasi, kreativiti dan mereka kemudian akan nak lagi banyak pembelajaran kerana mereka sudah melihat mereka boleh menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan oleh guru. Jadi motivasi yang bersifat dalaman ini harus kita teroka, harus guru-guru fahami dan saya fikir walaupun tidak ada peperiksaan, pada akhirnya motivasi itu akan kekal bersama anak-anak itu kerana mereka sudah menghargai diri mereka kerana mereka boleh menyelesaikan masalah, mereka boleh melihat dan memberi idea tentang masalah yang berlaku dalam pembelajaran mereka. Okey, kalau kita rujuk satu cadangan model yang dikatakan oleh Dr. Anwar, itu lebih banyak memberikan tugasan ataupun assignment yang berbentuk kumpulan perlu diselesaikan, dan saya rasa ini benar-benar membina karakter individu pelajar itu apabila mereka sama-sama untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh pihak guru, membina ataupun penyelesaian setiap assignment ataupun tugasan yang diberikan sama ada berbentuk yang mudah ataupun susah, dan akhirnya mereka berlumba-lumba untuk memberikan prestasi yang terbaik kerana mereka berbincang sebelum dalam kelas ataupun di luar kelas. Balik rumah pun saya tengok anak saya pun dalam WhatsApp group dia rancaklah macam mana nak dapatkan bahan-bahan ini, dan hujung minggu mereka berkumpul sekali lagi kedai mamak dan akhirnya apabila diberikan persembahan dan mendapat grade yang baik. Jadi saya rasa inilah yang dimahukan kerana keseronokan dalam pembelajaran itu, Dr. Anwar. Betul. Sebab itu saya kata awal-awal tadi bahawa di masa hadapan, kalau kita bercakap soal pasaran kerja dan juga kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh anak-anak kita bercakap tentang 4C ni, komunikasi. Komunikasi tidak boleh dihasilkan melalui jawapan dalam peperiksaan. Kolaborasi juga tidak boleh dilakukan melalui peperiksaan berpusat. Begitu juga dengan kreativiti dan juga critical thinking. Semua ini berlaku di dalam proses pembelajaran berkumpulan, penyelesaian masalah, dan inilah perkara-perkara yang telah dikenal pasti, cara-cara bagaimana pembelajaran masa ini dan juga masa depan, dan kita percaya bahawa sistem P3 ini yang telah dimasukkan ini memberi ruang kepada anak-anak kita untuk meneroka kaedah-kaedah dan cara-cara pembelajaran yang baru tanpa perlu mereka menghafal, tanpa perlu dibebankan 3 tahun pembelajaran, tetapi mereka boleh menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran mereka pada mungkin minggu yang sama ataupun bulan yang sama dan tidak perlu membebankan mereka untuk dibawa kepada tahun-tahun yang seterusnya. Jadi ini adalah amalan-amalan pedagogi dan amalan pembelajaran yang sedang diamalkan di negara-negara maju dan alhamdulillah kita di Malaysia juga sedang bergerak ke arah yang sama. Terima kasih. Ya, akhir sekali Dr. Noor. Dengan pemasuhan dengan berita ini, bagaimana kita terus memberikan satu suntikan kepada sistem pendidikan kita optimis, kita bergerak ke jalan yang betul dan ingin merubah, mentransformasikan sistem pendidikan yang berasaskan membina ataupun membangunkan bakat-bakat yang ada pada pelajar kita, dan akhirnya apabila mereka berada di
tertiary education ataupun di peringkat tertinggi, mereka sudah pun selesai menguasai apa yang seringkali kita debatkan, tidak ada hands-on skill, kurang berbahasa, tidak ada kemampuan untuk menjadi pemimpin dan sebagainya. Dr. Anwar. Ya, betul. Sebab itu kita kena jelas, Tuan Haji, apakah matlamat pendidikan rendah kita, apakah matlamat pendidikan menengah kita dan juga pendidikan tinggi kita. Apabila ada anak-anak misalnya, selepas pandemik ini, ramai sekali anak-anak yang kemahiran membaca, menulis, mengira ada lemah. Apabila mereka masuk ke sekolah menengah dan kita mahu melaksanakan berbagai-bagai peperiksaan, ia pasti akan menghilangkan dan juga melemahkan motivasi pembelajaran mereka. Sebab itu penekanan kepada kemahiran literasi, kemahiran numerasi, celik huruf, celik matematik ini mesti diselesaikan di peringkat yang paling awal dalam sistem pendidikan kita. Jika kita anggap bahawa ini bukan perkara yang besar, kita terpaksa menunggu untuk melihatnya mungkin dalam tempoh 10 atau 15 tahun lagi, apabila guna tenaga manusia di negara kita ini tidak boleh bersaing kerana keupayaan mereka di peringkat sekolah menengah adalah rendah, mereka tidak mempunyai kemahiran membaca, menulis, mengira yang baik dan sebagainya. Jadi kos yang terpaksa kita tanggung kerana mempunyai masyarakat yang tidak ada kemahiran-kemahiran asas di peringkat awal itu terpaksa lebih tinggi, dan lebih baik kita selesaikan semua urusan-urusan itu di peringkat sekolah menengah. Dan pada saya, umur 10 tahun adalah tahap maksimum, tahap paling tinggi untuk kita pastikan semua anak-anak kita boleh membaca, menulis dan mengira dengan baik. Terima kasih. Begitu juga dengan penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, pemansuhan PT3 sebagai satu ruang untuk kita mengendorkan ataupun mengeluarkan sistem pembelajaran kita yang berorientasikan peperiksaan, dan itulah yang dimahukan oleh kebanyakan pengkaji pendidikan di negara kita. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.